Dalam rumah kena banyak membaca Al-Quran. Suami sebagai pemimpin keluarga yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi imam. Isteri kat belakang, anak-anak pun dekat belakang. Solat berjamaah, berkat, bahagia sampai ke syurga. Ada isteri dia kata, bang, tadi saya dengar ceramah, Ustazah kata nak bahagia sampai ke syurga, abang kena jadi imam. Tiba-tiba suami dia kata, sorry, abang tak tahu macam mana nak jadi imam. Ya Allah, isteri kata, tak apa bang, I sayang kat you. Kalau you tak tahu nak jadi imam, you duduk belakang, biar I jadi imam. Itu ajaran sesat namanya, ya. Jadi ingat, yang pertama, iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua ialah mawaddah warahmah, kasih sayang. Mesti ada kasih sayang dalam keluarga. Suami sayang kepada isteri, isteri sayang kepada suami, mak ayah sayang kepada anak. Kita nak buktikan kasih sayang tu dengan cara bagaimana? Adakah setakat kita sebut saja? Mesti dibuktikan dengan beberapa perkara. Yang pertama sekali melalui perbuatan. Perbuatan menunjukkan kita sayang. Antara perbuatan menunjukkan kita sayang ialah kita makan bersama. Yang kedua, kita semayang bersama. Kita boleh pergi bercuti bersama. Itu adalah bentuk kasih sayang. Yang kedua, melalui perkataan. Sebut kataan yang baik. Panggil suami dengan panggilan yang baik. Panggil isteri dengan panggilan yang baik yang mencerminkan kasih sayang. Jangan mula saja panggil yang elok. Mula bukan main ling yang. Tapi dalam kami baling melayang. Mula kau engkau ratu, engkau lah sayang. Lama tu engkau lah hantu, engkau lah jembalang. Mula kau engkau main ya, naik motor tu ya Allah punya rapat. Mula kau naik ke kaki minyak boleh punya rapat. Tapi bila dah kahwin, isteri tak sempat naik motor dah berjalan. Itu yang naik motor yang naik kereta. Naik kereta bukan main sebelum kahwin. Yo nak tolak dia apa susah punya dekat-dekat kan. Tapi bila dah lama kahwin, isteri tak sempat ikut sebelah kaki ya naik. Kereta dah berjalan, tapi bukan orang Maybank Orang tempat lain. Orang Afrika Selatan. Bukan orang sini. Ya. Tentang al-mawaddah warahmah ni, kasih sayang memang contoh terbaik Nabi. Nabi panggil ke isteri Nabi pun, Ya Humairah. Apa maksudnya? Wahai isteriku si merah jambu. Ya Allah, romantiknya rumah tangga Nabi. Penuh kasih, penuh cinta, penuh sayang. Ada suami panggil macam tu? Tak ada. Suami panggil apa biasanya lah? Panggil apa? Panggil nama? Mama? Ada yang panggil mama pun, ada yang panggil papa pun ada. Anak yang baru kecil ni, masih kecil lagi, anak pun dia macam pening kepala, ya? Sebab anak pun panggil mama, panggil papa, ya? Suami isteri pun dengar panggil mama, panggil papa. Terpulanglah pada masing-masing, ya? Sebab Nabi pun kena kadang-kadang panggil nama. Ya Aish, tak salah, ya? Panggil nama boleh, panggil gelaran boleh. Pesanan saya kepada sang suami, nak panggil si merah jambu, tengok isteri tak berapa nak merah jambu. Apa kata tuan-tuan panggil Comel, Ais, cawan, tunggu setengah jam, isteri tak keluar-keluar, tiba-tiba apa yang keluar? Kucing pula yang keluar. Dan kasih sayang ini jangan dengan suami isteri saja, termasuk juga dengan anak-anak. Panggillah anak kita dengan panggilan yang menggambarkan kita sayang sangat kepada anak-anak kita. Sebab tu Ustazah dengan Ustaz, Alhamdulillah ya, anak ada 4 orang. Isteri berapa orang? Isteri seorang. Wah, Alhamdulillah, cepat dia jawab. Terima kasih. Doa sampai bila-bila ya. Anak 4 orang, 3 lelaki, 1 perempuan. Anak yang pertama Wan Muhammad Saifullah, umurnya dah 24 tahun. Sebab Ustazah dengan Ustaz bulan 7 yang lalu genap perkahwinan kami 25 tahun, ya. Anak yang pertama 24 tahun, laki-laki, Wan Muhammad Saifullah. Kadang-kadang panggil Muhammad sayang, kadang-kadang panggil Saifullah sayang. Dia kita panggil dengan penuh kasih sayang. Tapi anak Ustazah yang pertama ni dah kahwin, ya, dan dah ada anak. Percaya ke tak ni? Percayakan Siti ya. Cucu kita orang Alhamdulillah dah umur 3 tahun ya. Dengan menantu pun Ustazah panggil sayang. Dengan cucu terlebih sikit. Kalau anak-anak menantu sayang, cucu sayangku. Ada cucu yang lebih sikit ya. Anak yang kedua perempuan, umurnya 23 tahun, panggil Husna sayang. Namanya panjang, Wan Nur Nadiatul Husna, Husna sayang. Anak yang ketiga Wan Muhammad Afifuddin, 20 tahun, Afif sayang. Yang bongsu 16 tahun Wan Muhammad Nasrullah, panggil Nasrullah sayang. Kadang-kadang dia bahasa diri dia sebab dia anak bongsu, adik, panggil adik sayang. Kita panggil anak kita dengan penuh kasih sayang. InsyaAllah berkat iman, solat berjamaah, berkat
baca Al-Quran tadi, berkat makan bersama yang Ustaz sebut, panggil pula dengan penuh kasih sayang, anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, tak tergamak, tak sampai hati nak conteng arang ke muka ayah dan ibu. Al-mawaddah warahmah. Ada juga orang nak tiup kita. Tiup macam mana? Panggil Dalik. Oh, tiup macam semanis ke rumah memang ada. Dalik. Dia panggil Ling saja. Tapi dia tak perasan kata suami nama Yaakob. Panggil Lingko. Itu yang kedua. Yang ketiga. Okey, baik. Tuan-tuan, kita terus kepada asas keluarga syurgawi yang ketiga. Perlu ada dalam keluarga kita al-muasyarah bil ma'ruf. Maksud al-muasyarah bil ma'ruf ni kena ada dalam keluarga kita, termasuk kat tempat kerja kita ni, pergaulan yang baik. Bila sebut pergaulan yang baik, suami cakap dengan isteri, cakap elok-elok, jangan tengking, jangan herdik. Isteri pun sama juga. Isteri cakap dengan suami, cakap lemah lembut. Saya suka contoh yang saya bawakan tentang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Malaikat Jibril turun bertemu dengan Nabi. Jibril berkata, ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang bawa hidangan berisi makanan kepadamu ya Rasulullah. Tolong sampaikan kepada Khadijah, saya kirim salam. Ya Allah, hebatnya isteri Nabi yang nama Khadijah ni dapat ucapan salam daripada malaikat. Dan sampaikanlah juga kepada Khadijah, Allah kirim salam. Dahlah Jibril kirim salam, Allah kirim salam. Dan sampaikanlah juga kepada Khadijah yang sekarang ini Allah telah menyediakan sebuah istana untuk Khadijah. Seronok ke tak dapat istana? Dapat ucapan salam daripada Allah, daripada malaikat Jibril, dapat istana. Dan istana ini, kata malaikat Jibril alaihissalam, Allah letak, Allah bina khusus untuk Khadijah istana ni dalam syurga. Kita nak kan? Kita tak nak istana dalam syurga? Siapa tak nak? Kita tak dapat istana dunia, kita mengharapkan istana dalam syurga. Maka Nabi sengaja bertanya kepada malaikat Jibril, walaupun Nabi tahu Khadijah memang fantastik, Khadijah memang isteri yang hebat. Nabi bertanya, kenapa isteri saya dapat istana dalam syurga? Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, kerana Allah berkenan dua perkara yang Khadijah buat kepadamu ya Rasulullah. So, sang isteri nak dapat istana dalam syurga, nak jadi bidadari untuk suami dalam syurga. Nak kan tak nak? Nak kan? Buat dua perkara ini. Apa dia dua perkara ini? Pertama, kata Jibril, Allah berkenan tutur kata Khadijah yang lemah lembut kepadamu ya Rasulullah. Allah suka Khadijah ni cakap dengan Nabi lemah lembut. Jadi isteri hari ni kena cakap dengan suami paling lemah lembut. Ada buat macam tu? Kenapa senyap? Kita susah hati je. Ada ke tak ada? Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, balik bagi ada abe, betul-betul tapi ada juga yang bukan cakap dia lemah lembut. Apa tu? Tapi ada juga orang perempuan kerana dia pukul suami dia. Oh, sini tak ada tempat Sini lain. tak ada tempat lain. Dia pukul suami dia. Dia geram sangat lah. Geram sebab suami pukul dia. Oh, Dia okey. pukul suami dia. Dia pukul suami dengan botol. Tengah semayang pula tu. Lepas tu orang tanya, kenapa engkau pukul suami tengah semayang? Dia kata, Ustaz, pukul suami tengah semayang, suami tak melawan. Nak melawan dia tengah semayang. Tu lain kali pesan pada suami, lain kali semayang pakai helmet, topi kelena, selamat. Okey, baik. Yang kedua, Jibril tanya apa lagi? Sebab nombor satu, perkataan Khadijah yang lemah lembut, dapat istana dalam syurga, dapat ucapan salam lagi. Yang kedua, Allah berkenan layanan Khadijah yang baik kepadamu ya Rasulullah. Ya Allah, ini pergaulan yang baik. Jangan cakap lemah lembut, hormat menghormati, layan pula, layan first class. Suami kita kena layan first class ya. Kita tengok bila naik kapal terbang, seronok ke tak bila pramugari kita selamat datang, nak minum apa, seronok ke tak? Macam tu lah kita kena layan suami. Nabi ni ya Allah, bila nak balik dekat rumah, Khadijah dah duduk kat depan pintu sambut kepulangan Nabi. Adakah puan-puan menyambut kepulangan suami? Isteri sambut ke bibi sambut? Kalau bibi sambut, bahaya bapak. Bapak baru pulang kerja ya pak? Iya, bapak baru pulang kerja. Peramah pula suami jawab soalan dari bibi. Tapi kalau isteri, bang, bapak boleh kerja ya pak? Je. Bapak capek ya pak? Iya, bapak capek sekali. Bapak mau diurut ya pak? Iya, bapak mau diurut. Kok yang urut suami kita itu siapa? Bukan istrinya tapi bibinya. Apatah lagi kalau bibinya udah tahu buat cakar harimau laba-laba naik atas. Bahaya. Ingat nih, ke laba harimau ya. Ingat
yang tu. Jadi layanan yang terbaik berikan kepada suami. Ini yang Khadijah buat. Pakai cantik-cantik, pakai wangi-wangi, buka pintu Nabi masuk. Nabi kata apa? Baiti jannati. Jadi berwangi-wangilah para isteri sebelum nak menyambut kepulangan suami. Ambil minyak wangi, sembur minyak wangi. Kalau minyak wangi tak ada, reset pun kira okey lah. Sebab dia 2 in 1 ya. Okey? Ada nak tambah? Itu yang ketiga. Yang keempat ialah amanah dan tanggungjawab. Ya, mesti ada. Sifat ini ada dalam diri kita. Amanah maksudnya ialah suami adalah amanah kepada isteri. Isteri amanah kepada suami. Anak-anak adalah amanah untuk mak dan ayah. Kita kena jaga. Suami wajib jaga isteri dan anak-anak. Dan isteri wajib jaga suami dan anak-anak. Mak ayah wajib jaga anak-anak. Ini amanah Allah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak terlepas. Sebab itu wajib kita jaga keluarga kita. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu dari azab api neraka. Di antara amanah itu ialah tuan-tuan wajib bagi pendidikan kepada isteri dan anak-anak. Kalau kita tak mampu nak bagi, suruh isteri kita dan anak-anak kita pergi belajar. Kita pergi hantar. Ya? Itu wajib, tanggungjawab kita. Ya? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak nak akan berlaku di hari akhirat. Allah bagi tahu pada kita, Nabi cerita di hari akhirat nanti ada orang laki-laki nak masuk syurga. Masuk syurga. Tiba-tiba ditahan masuk syurga. Dibuka pintu neraka. Kedua isteri dan anak-anak. Isteri kata, abang tolong saya abang. Anak-anak kata, ayah tolong saya ayah.